Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili ahli warga dan keluarga Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dengan lafaz Eid Mubarak, dan semoga segala amalan kita di bulan Ramadan yang lalu dapat mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah SWT. Saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT sekalian, Ramadan yang kita lalui merupakan satu madrasah penting dalam meningkatkan amalan dan juga kekuatan diri kita sebagai umat Islam. Madrasah Ramadan bukan hanya menjadi satu mercu tanda yang besar di dalam diri setiap daripada individu kita, kerana ia adalah satu asas hubungan kita, memperkukuhkan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan juga sebenarnya satu manifestasi hubungan kita bersama manusia, hablum minannas. Dan seperti mana yang kita telah lalui selama 30 hari, kita bukan saja disarankan supaya meninggalkan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan martabat Ramadan kita, puasa kita, bukan sahaja meninggalkan rasa lapar dan dahaga, makan dan minum, tetapi juga Ramadan juga menjadikan kita manusia yang dapat mendidik nafsu, hawa nafsu kita daripada bercakap perkara yang tidak berfaedah, bahkan bukan sahaja mengata, mengumpat, menohmah dan perbuatan-perbuatan keji sesama manusia. Ingatlah, sesungguhnya kita dalam usaha untuk mendapatkan maghfirah dan keampunan Allah, kita wajar mendapat keampunan daripada sesama manusia terlebih dahulu, kerana Allah sesungguhnya, kalau kita mempunyai dosa dengannya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Allah boleh mengampunkan kita selagi mana kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar seperti syirik. Tetapi apabila kita melakukan dosa sesama manusia, Allah SWT mengisyaratkan bahawa keampunan daripada manusia itu adalah sesuatu yang wajib diperoleh sebelum mendapat keampunan daripada Allah SWT. Sebagai contoh dari segi hutang, kita berhutang dengan Allah SWT, kita boleh meminta ampun dan juga meminta dilaksaikan hutang tersebut. Tetapi kalau hutang tersebut sesama manusia, kita perlu laksaikan terlebih dahulu hutang kita dengan manusia sebelum mendapat maghfirah Allah. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yaghfirul syahid kullu dhanbin illa dain." Diampunkan seluruh dosa orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini adalah orang yang dari segi agamanya mempunyai martabat yang cukup tinggi di sisi Allah, tetapi dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah SWT kecuali hutang. Maknanya, walaupun kita sesama manusia tidak selesai lagi dari segi dosa kita, dari segi hutang kita, ia tidak akan memberikan apa-apa makna untuk mendapat maghfirah daripada Allah SWT. Justru saudara dan saudari sekalian, sempena bulan yang mulia, selepas kita menghabiskan 30 hari di bulan Ramadan, kini tiba kita menyambut Syawal yang mulia. Diharapkan Syawal ini akan membina peribadi-peribadi mukmin dan muslim yang sejati, berasaskan falsafah, berasaskan prinsip Islam yang sebenar. Dan kita harus meningkatkan hubungan ukhuwah sesama manusia, kerana inilah ujian besar umat Islam, sebagaimana yang digambarkan dalam banyak hadis Nabi SAW, yang mana Nabi pernah digambarkan dalam satu hadis riwayat Tirmizi. Nabi pernah berdoa 3 perkara kepada Allah SWT. 2 perkara diterima, 1 perkara ditolak. Sa'altu Rabbi thalatha fa'tani ithnatain wa mana'ani wahidah. Yang pertama, sa'altahu alla yuhlika ummati fi sanatin 'ammah fa'taniha. Aku berdoa kepada Allah agar tidak dibinasakan umatku walaupun melakukan pelbagai kebobrokan, kemaksiatan kepada Allah SWT, sebagaimana Allah menghancurkan umat-umat terdahulu. Umat Nabi Lut umpamanya dihancurkan kerana kebobrokan mereka. Tetapi Nabi SAW sebagai Nabi yang begitu kasihkan umatnya, berdoa kepada Allah agar tidak dibinasakan. Yang ini Allah terima.
Tetapi yang kedua, wa sa'altahu alla yusallit 'alaihim 'aduwwan siwa anfusihim fa'taniha law ijtama 'alaihim man fi aqtariha. Aku berdoa kepada Allah agar tidak dikalahkan umatku oleh musuh-musuh selain daripada mereka, yakni orang-orang kafir. Yang ini pun Allah terima, walaupun mereka sudah berkumpul dalam kawasan mereka untuk menghancurkan mereka. Yang ini Allah menjaga kita dan memelihara sehingga hari ini. Kerana apa? Kerana doa Nabi SAW, kasihnya Nabi kepada kita sebagai umatnya. Yang ini diterima oleh Allah. Tetapi yang ketiga, apabila Nabi SAW berdoa, wasa'altahu alla yaj'ala ba'suhum bainahum famana'anha. Apabila Nabi berdoa kepada Allah agar tidak diwujudkan perasaan yang boleh mewujudkan nilai berantakan sesama umat Islam, nilai hasad, nilai dengki, nilai khianat, sehingga mereka boleh memecahkan ikatan ukhuwah, meleraikan ikatan ukhuwah sesama sendiri. Yang ini ditolak oleh Allah SWT. Mengikut ulama-ulama hadis dalam membicarakan hadis ini, sebagai contoh dalam buku Yusuf Al-Qardawi pun disebutkan dalam konteks ini. Ini sebenarnya adalah ujian yang terbesar umat Islam. Kalau mereka dapat menguruskan perbezaan-perbezaan dan sedikit sebanyak khilaf yang ada di kalangan umat Islam, ini mereka akan dapat menempah kejayaan yang hakiki, bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia ini. Tetapi pokok pangkalnya adalah ujian besar kepada umat Islam, kepada diri kita sendiri. Ibda' binafsik. Kita harus mulakan dengan diri kita untuk membuang segala perasaan buruk sangka, perasaan hasad dengki, perasaan nak menohmah, memfitnah orang lain. Yang semua ini adalah penyakit-penyakit sebagaimana Imam Al-Ghazali sebutkan, penyakit-penyakit hati yang boleh meleraikan ikatan ukhuwah, yang boleh menghancurkan dan memperak-perandakan umat Islam. Moga-moga dalam bulan Syawal ini akan membuka lembaran baru kepada kita umat Islam, khususnya di Malaysia, untuk kita meletakkan Islam itu lebih tinggi daripada segala-galanya, hatta daripada segala kepentingan politik, ideologi, kefahaman dan sebagainya. Tetapi demi Islam, demi keagungan agama Allah ini, umat Islam wajib bersatu. Akhir sekali, saya mewakili ahli keluarga besar Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim, mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri dan maaf zahir dan batin. Moga-moga segala amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan menjadikan kita umat yang lebih berjiwa besar dan umat yang dapat mengangkat martabat Islam kepada seluruh rahmatan lil alamin, kepada seluruh umat manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.